Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azamuddin bin Ibrahim, nombor matrik 1221219. Kami dari TQA 4, kumpulan 3, ingin membentangkan subjek Introduction to Malay and Islamic Manuscript. Seterusnya, tajuk kitab yang kami kaji ialah Kitab Sirat Al-Mustaqim. Mari kita dengarkan perbahasannya. Kita mulakan dengan pengenalan. Tajuk manuskrip ini ialah Kitab Sirat Al-Mustaqim. Manuskrip ini telah diperolehi dari laman web British Library dan tempat manuskrip ini berada adalah di Pedir Museum Aceh. Seterusnya, cetakan pertama bagi manuskrip ini adalah pada tahun 1938 Masihi oleh percetakan Al-Halabi di Mesir. Dan nombor siri bagi manuskrip ini ialah OR 15979. Nama pengarang kitab ini ialah Nuruddin Al-Raniri dan manuskrip ini telah ditulis menggunakan 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu dalam bentuk tulisan Jawi klasik, bahasa Arab dan beberapa perkataan Aceh. Seterusnya, tarikh penulisan kitab ini tidak dapat dikenal pasti dengan terperinci, namun berdasarkan maklumat yang diperolehi, kitab ini ditulis sekitar tahun 1635 Masihi sehingga 1646 Masihi dan disalin semula pada tahun 1760 Masihi pada zaman Sultan Alauddin. Kita teruskan dengan struktur manuskrip. Keadaan fizikal kitab ini masih dalam keadaan baik serta tersusun setiap helaian kandungannya dan dapat dibaca dengan baik. Namun begitu, terdapat beberapa kesan jatuh air pada teks hingga menutup sebahagian perkataan. Terdapat juga beberapa helaian kertas yang ditampal hingga menutup tulisan yang ada. Seterusnya kita masuk kepada folio. Folio manuskrip ini mempunyai 202 FF yang mana pada kedua-dua halaman manuskrip ini dipanggil sebagai helaian. Bagi manuskrip ini, halaman yang pertama disebut sebagai verso dan halaman kedua disebut sebagai recto. Sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar raja itu, bahagian atas dikenali sebagai verso kerana manuskrip ini bermula dari kanan ke kiri dan permukaan kedua atau kiri verso dikenali sebagai recto. Untuk kolofon yang terdapat dalam manuskrip ini adalah berada pada pertengahan muka surat manuskrip, iaitu F199V, seperti mana yang boleh diperhatikan pada gambar rajah di tepi. Kolofon berada di atas dan pada pertengahan muka surat manuskrip ini. Seterusnya, saiz manuskrip. Kitab manuskrip ini mempunyai 412 halaman, setiap halaman mempunyai 23 baris dan setiap baris mempunyai jumlah perkataan yang tidak sama banyak kerana sesetengah halaman mempunyai potongan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ukuran saiz manuskrip ini ialah 15.5 cm panjang dan 10 cm lebarnya. Gaya tulisan digunakan dalam manuskrip pula. Kebanyakan manuskrip Melayu ditulis dengan tulisan khot nasakh seperti pada Kitab Siratul Mustaqim. Gaya tulisan digunakan dalam manuskrip pula. Kebanyakan manuskrip Melayu ditulis dengan tulisan khot nasakh seperti pada Kitab Siratul Mustaqim. Seterusnya, warna dakwat yang digunakan dalam manuskrip. Manuskrip ini ditulis dengan dakwat berwarna hitam dan juga warna merah. Penggunaan dakwat warna merah adalah untuk membezakan ayat Al-Quran, hadis dengan penerangan-penerangan yang lain.
Baiklah, saya akan mulakan analisa manuskrip Sirat Al-Mustaqim bermula daripada muka surat 251. Sebelum itu, nama saya Fatimah Azhara binti Faisal, nombor matrik 1221190. Okey, dalam ayat ini penulis menyatakan perkara-perkara yang mengenai ibadat puasa, iaitu termasuklah perkara yang membatalkan puasa. Pertama sekali, penulis menyatakan berpuasa hendaklah diniatkan puasanya. Dalam masa yang sama, boleh juga untuk diniatkan puasa itu selama 30 hari sekaligus dalam bulan Ramadan. Kedua, penulis menyatakan keadaan puasa bagi perempuan yang haid, iaitu bila mana seorang perempuan haid, maka jika putus haid esok hari puasa, maka sahlah puasanya itu. Ketiga, penulis menyatakan dalam masa yang sama, dalam bulan puasa juga perlu menahan diri daripada melakukan jima', iaitu persetubuhan antara pasangan suami isteri. Okey, seterusnya penulis menyatakan perkara-perkara yang membatalkan puasa, termasuklah jikalau seorang syubhat pada bulan Ramadan seperti di penjara, maka hendaklah ia puasa dengan ijtihad, dan jika puasa dengan tiada ijtihad, maka jatuh puasanya pada bulan Ramadan dan seseorang itu dan dia perlu mengqadakkannya. Manakala jika mereka jima' pada siang hari bulan puasa, maka batallah puasanya. Dan sekiranya dia bermain-main zakar dan terkeluar air mani, maka batallah puasanya, tapi perbuatan itu dikira mubah, iaitu diharuskan. Di samping itu, menurut Imam Malik, jika dia menyentuh faraj atau zakarnya dan sekiranya mencium dan mendakap juga perempuan dengan tiada berlapik, batallah puasanya. Dan dia perlu mengqadakkan puasanya itu. Okey, selepas itu, perkara yang membatalkan puasa juga adalah termasuk jika dititikkan air atau minyak pada lubang telinga dan jika dimasukkan jari pada dubur ataupun faraj. Seterusnya berkenaan dengan air liur. Jika air liur telah bercampur dengan benda yang lain, maka keadaan begitu membatalkan puasanya. Seterusnya adalah perkara yang tidak membatalkan puasa, iaitu termasuklah air liur yang dalam mulut. Seorang yang makan dan minum dalam keadaan dia lupa yang dia sedang berpuasa, dan hal ini juga tetap tidak membatalkan puasanya walaupun dia makan dengan banyak dan minum dengan banyak sekalipun. Perkara ini dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang bermaksud apabila salah seorang kamu terlupa kemudian dia makan dan minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberi dia makan dan juga minum, maka tidak batallah puasanya disebabkan terlupa. Akhir sekali, penulis menegaskan adapun juga orang yang sedia mengetahui hukum membatalkan puasa adalah tidak boleh, maka tiada maaf baginya ketika melakukan perbuatan sedemikian. Seterusnya adalah analisa manuskrip daripada muka surat 261 hingga 270. Okey, pertama, penulis menyatakan syarat-syarat sah puasa, iaitu tidak berlebihan ketika mandi dan berwuduk, bermaksud tidak membazir air, tahu waktu berbuka puasa dan waktu jima', suci daripada haid dan nifas, berakal dan beragama Islam. Kedua adalah syarat wajib puasa, iaitu berakal, Islam dan berkuasa, iaitu mampu untuk melaksanakan puasa. Ketiga adalah golongan yang diharuskan berbuka puasa, iaitu termasuklah orang yang sangat sakit sehingga diharuskan untuknya bertayamum, orang yang lapar atau yang dahaga sehingga boleh memudaratkan diri, serta musafir yang dalam safar yang diharuskan. Bermakna musafir yang dalam safar yang haram tidak harus berbuka puasa. Okey, bagi golongan yang sakit yang berterusan, iaitu yang mengalami sakit yang berterusan ataupun putus-putus, diharuskan meninggalkan niat puasa. Dan akhir sekali, penulis meneruskan dengan golongan yang haram berbuka puasa jika mereka ini berniat pada waktu malam, iaitu kanak-kanak yang menjadi baligh, musafir yang menjadi mukim, orang yang bersakit menjadi sembuh, dan orang jima', orang yang melakukan persetubuhan ketika berpuasa, dan puasanya itu wajib qada dan kafarah. Seterusnya adalah bab imsak dan qada puasa. Penulis
dalam bahasa Melayu, imsak ialah menahan. Penulis menyatakan wajib imsak bagi orang yang berbuka puasa tanpa keuzuran, orang yang lupa untuk niat pada waktu malam, dan orang yang makan pada hari Syak. Sunat melakukan imsak pada setengah hari jika hilang keuzuran waktu itu bagi yang suci daripada haid atau nifas, sembuh daripada gila, mu'allaf ataupun berbuka puasa kerana sangat lapar atau dahaga. Tidak wajib imsak bagi beberapa golongan termasuk musafir yang menjadi mukim, sakit yang menjadi sembuh, suci daripada haid atau nifas, yang berpuasa kerana sangat lapar dan dahaga, yang tidak buat perkara membatalkan puasa dan juga tidak berniat pada waktu malam. Seterusnya ialah qada berkenaan dengan qada puasa. Penulis mengatakan boleh kita lambatkan qada puasa jika kita berbuka puasa kerana uzur. Begitu juga sebaliknya. Bagi yang gila, penulis menyatakan wajib memenuhi hari yang gila. Tetapi jika dia mabuk dan dia ikuti gila, dia hanya perlu mengqadakkan pada hari yang mabuk sahaja. Dan penulis menegaskan supaya menyegerakan qada dengan berturut-turut jika berbuka tanpa uzur supaya tidak derhaka. Dan juga perkara ini juga untuk orang yang imsak pada hari Syak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faqrul Mukminin bin Zulkafli, nama matriks 1221194. Hari ini saya ingin menceritakan tentang analisis yang terdapat di dalam kajian saya. Manuskrip ini membahaskan mengenai masuknya waktu berbuka puasa. Jika seseorang itu tidak meyakini akan masuknya waktu berbuka puasa, maka tiadalah sunat baginya berbuka puasa itu. Jika sekiranya dia berbuka puasa juga, maka terbatallah puasanya dan hukumnya menjadi haram. Dan jika sekiranya telah tiba masuknya waktu berbuka puasa, maka disunatkan untuk dia menyegerakan berbuka puasa dengan 3 biji kurma dan seteguk air. Selain itu, penulis juga membahaskan lagi mengenai memelihara lisan ketika berpuasa. Peliharalah lisan daripada berkata-kata kesat dan mengumpat-ngumpat sekalipun ianya benda yang harus jikalau terdapat beberapa perkara yang mustahab. Orang yang tidak menjaga lisannya ketika berpuasa akan mendapat dosa dan dikurangkan pahalanya. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, yakni orang yang berpuasa dalam keadaan menahan diri daripada melakukan perkara keji akan mendapat perisai daripada api neraka. Maka apabila seseorang daripada kamu berpuasa, maka janganlah ia menyumpah dan mengerjakan pekerjaan yang jahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa manuskrip Siratul Mustaqim dari muka surat 281 hingga 290. Manuskrip ini menerangkan banyak puasa sunat dan syarat-syarat iktikaf yang perlu diketahui. Antara puasa sunat yang dinyatakan penulis ialah: yang pertama, puasa Arafah. Fadilat puasa Arafah ialah akan diampunkan oleh Allah SWT puasanya setahun yang lalu dan setahun kemudiannya. Yang kedua, puasa Ashura. Kelebihan orang yang berpuasa Ashura akan diampunkan puasanya setahun yang lalu. Dan yang ketiga, puasa Ramadan yang diiringi puasa 6 hari bulan Syawal. Umpamanya kita berpuasa seumur hidup. Antara syarat-syarat iktikaf adalah mestilah Islam. Dan yang kedua, mestilah berakal. Ketiga, suci haid dan nifas. Dan yang keempat, suci daripada junub.
Seterusnya, penulis juga menyatakan perbanyakkan ibadat pada malam Lailatul Qadar kerana ia lebih baik daripada 1000 bulan, daripada kita beribadat 1000 bulan yang tiadanya di dalamnya malam Lailatul Qadar. Seterusnya, analisa manuskrip muka surat 291 hingga 300. Pada muka surat ini, penulis membahaskan tentang keringanan untuk keluar iktikaf daripada masjid, seperti takut ditawan musuh, takut akan mendatang buas dan datangnya haid atau nifas. Seterusnya, penulis membuka perbahasan baharu tentang haji yang diberi tajuk Kitab Haji dan dinyatakan perbahasan dengan lebih terperinci dari segi takrif bahasa dan istilah, dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis serta kisah yang masyhur yang diriwayatkan daripada kitab-kitab klasik. Seterusnya, syarat-syarat untuk menunaikan haji antaranya mampu dengan sendirinya, yang membawa maksud mampu mengadakan bekalan dan perbelanjaan untuk diri dan saraan nafkah mereka yang di dalam tanggungan dan yang ditinggalkan. Seterusnya, mampu mendapatkan kenderaan pergi dan balik, aman perjalanan bagi diri dan harta daripada musuh dan wabak penyakit, sihat tubuh badan, berkesempatan masa untuk mengerjakan haji dan umrah, dan yang terakhir, mestilah ada teman atau mahram untuk seorang perempuan menunaikan haji, sama ada suaminya atau wanita yang boleh dipercayainya seramai 2 orang. Seterusnya, analisa teks Jawi lama dengan Jawi moden. Terdapat 20 perkataan yang kami dapati pada manuskrip ini. Tetapi teks Jawi lama dan Jawi moden mempunyai perbezaan dari penambahan huruf dan penambahan titik. Kita pergi yang pertama, iaitu saksi. Yang kedua, atau. Yang ketiga, bermula. Yang keempat, takut. Yang kelima, uzur. Yang keenam, dua. Yang ketujuh, naik. 8, dosa. 9, bahawa. 10, manusia. 11, dua. 12, seperti. 13, walaupun. 14, tiap-tiap. 15, puasa. 16, adapun. 17, segala. 18, masuk. 19, utama. Dan yang terakhir, 20, pahala. Analisa tulisan Arab ke Melayu, terdapat 20 perkataan yang kami kaji. Yang pertama, Arab, lughah, Melayu, bahasa. 2, Arab, qasdu, Melayu, niat. 3, ayam, hari. 4, al-baidu, putih. 5, aswad, hitam. 6, muta'allim, pelajar. 7, alimu, guru. 8, kafah, cukup. 9, dafi, hangat. 10, saura, gambar. Yang ke-11, ribar, habuk. 12, adab, pelaksanaan. 13, wulbah, penguasaan. 14, qada, ganti. 15, ikhtilaf, beza. 16, saum, puasa. 17, wadan, esok. 18, rasyad, petunjuk. 19, waqiyah, untuk menolak. Dan yang terakhir, 20, unzil, turun. Seterusnya, setelah kami mengkaji mengenai manuskrip kami ini, terdapat beberapa pengajaran yang dapat kami contohi, iaitu yang pertama, kedisiplinan diri. Puasa mengajarkan disiplin diri dalam menjaga makan dan minum kita serta mengatur waktu tidur dan bangun kita. Yang kedua, rasa empati. Puasa membantu kita merasakan kekurangan dan kesulitan yang dialami orang lain yang kurang beruntung. Yang ketiga, kebaikan hati.
Puasa merupakan waktu yang tepat untuk membantu orang lain, bersedekah dan berbuat baik kepada sesama kita. Yang keempat, kesehatan. Puasa juga memiliki manfaat kesehatan seperti membantu detoksifikasi tubuh, menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan jantung. Yang kelima, ketakwaan. Inti daripada menjalankan puasa adalah meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Taala, mengingatkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya dalam hal amal, ibadah dan pergaulan dengan sesama Islam.